Okey, apa itu plan dan deliver ni, sebab yang baru tu kita panggil plan. Lepas tu kita tengok ada beberapa perisian yang kita akan gunakan, iaitu perisian Microsoft Mathematics, Geometry Sketchpad, GeoGebra. Oleh kerana pelajar kita ni bukannya pelajar major, kita hanya berikan yang paling basic lah, ya, penggunaan yang paling basic. Lepas tu aplikasi STEM yang melibatkan matematik, sebab bila dia kena aplikasi STEM IBME ini, ya, bila STEM ini dia ada berkaitan juga dengan STEAM, ya, STEAM dan juga STREM, stream. Okey, reading dan art, ya. Jadi kita tengok kat sini, bila ada reading dan art ini bukan hanya matematik semata-mata, ya. Jadi pembelajaran secara inquiry ini akan banyak dilaksanakan di sekolah, ya. Rekreasi matematik, revolusi industri dan juga pemikiran computational, yang ini dua ni sangat berkait rapat lah. Okey, so kita akan tengok, ya. Okey, untuk pentaksiran berterusan, ya, saya nak maklumkan ujian ini ada 60 minit tapi dia melibatkan topik 1 dan topik 2. Ada yang tanya saya, boleh tak dia nak buat satu ujian, okey, satu kali saja dia buat, bukannya 2 kali. Boleh. Dia macam kita panggil yang ini ujian, ya, kata boleh gunakan dia sebagai mid-term atau mid semester punya ujian, ya. Quiz lah katakan, ataupun exam. So ini 30%, ya. Okey, jadi yang kat sini 1 jam. Kalau kita nak buat 2 kali pun boleh. Quiz 1, quiz 2. Topik ini topik 1, ini topik 2. Sebab topik 2 ni besar tau, nombor, ya, banyak. Jadi topik 1 ni lebih kepada factual. So kena hati-hatilah. Kalau kita nak combinekan semua ini letakkan dalam 1 jam punya quiz, ya. Saya takut pelajar kita boleh tu boleh lah, ya, terserah, ya. Jadi yang ni saya tak fix. Maknanya boleh buat dalam 2 bentuk quiz, okey, 15%, ya, ataupun satu ujian besar, ya, tapi mesti agih hanya 30% ini. Kita takut kalau buat 1 kali pelajar akan collapse, ya. Jadi lebih baiklah buat 2 supaya pelajar tidak terlalu terbeban. Okey, nak maklumkan untuk pembentangan ini, untuk aspek kandungan ini, kita galakkan aspek kandungan selalunya 20% dan kolaboratif ini 10%. Maksudnya kandungan ini dari aspek apa yang nak disampaikan itu, kandungan itu sangat penting lah. Jadi kat sinilah aspek-aspek kognitif kita nilaikan kat sini. Berapa persen? 5% untuk apa? Ya, kita boleh buatlah 5-5-5. Okey, kemudian kolaboratif ini mungkin kerjasama, bertanggungjawab dan sebagainya. Kita boleh pecahkan macam ni. Ya, jadi rubrik kita, okey, rubrik ini, okey, ada aspek kandungannya dan juga aspek kolaboratif. Okey, yang ini pula, task yang ketiga ini adalah individu. Yang ini tadi kumpulan, ya. Sebab itulah kita kata kumpulan tak boleh lebih daripada 30%, sebab tu kita letakkan kat sini. Ya. Okey, yang individu ini 40%. Kuis ni pun individu lah kan. Ya, jadi 30-40, jadi maksudnya penilaian kita kepada pelajar ini adalah 70% individu. Okey, ya. Okey, yang ini face to face, penulisan ini okey, tidak ada face to face-nya tapi kita boleh teruskan, ya, macam ni. So boleh faham, ya, untuk pentaksiran berterusan. Boleh? Okey, saya teruskan. Okey, apa itu MOLIP, delima dan plan? MOLIP adalah modul terbeza yang dibina oleh KPM, ya, untuk asalnya untuk sekolah kurang murid, ya, ataupun PPKI lah. Okey, yang ini nanti kita tengok ada dalam Google Drive, boleh download. Okey, delima ini adalah website yang menyediakan bahan secara langsung. Ini website yang disediakan oleh KPM yang mana kita menggunakan, ingat tak kita gunakan email MOE, IPGM, ya, IPGM tu, inilah, ya, yang kita, okey, yang kita gunakan email IPGM ini yang kita boleh masuk dalam delima. Okey, plan ini pula juga ada satu program nanti, ya. Okey, nanti kita tengoklah setiap satu, ya. Dia punya akronim ini ada membawa maksud tertentu, ya.
Okey, ini semua ada link dia. Saya tak nak buka sebab saya takut nanti dia ganggu ya. Sebenarnya kalau okey, cuba tengok ya, kalau yang ini Flipbook ya. Okey, dia dah berikan bahan ini. Boleh download. Ini dia modul dia. Okey, saya ada sharekan juga nanti dalam tu. Okey, ini dia ya, modul ini. Okey, telah mula dilaksanakan pada 2019. Okey, mana sekolah rintis dah buat? Ya, sekarang dia dah buat. Antara orang kuatnya adalah Dr. Yu sendiri ya. So ini yang dia buat dekat sekolah dalaman ya, pedalaman. Macam mana dia boleh gunakan ya. Di sini selalunya kategori sasarannya guru matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris tahap 1. Yang mana kelas yang kapasiti muridnya ramai ataupun muridnya gabungan. Ya, sebab tu dia gunakan terbeza ya. Okey, inilah ya yang kerangka konsep dia mengetengahkan sumber, proses dan juga hasil. Okey, jadi kat sini dia ada khas ya. Maulid ni digunakan dalam PDP 2 hingga 3 jam seminggu dan seterusnya, lebih kepada tahap penguasaan tahap 1 ya. Okey, dah lama dah dibuat ya, rintis 2019. Okey. Itu kena tahulah ya Maulid tu ya. Orang kuatnya masih ada lagi dekat sini ni, Dr. Yus dah pindah ke Sarawak. Haji Zul ada, Puan Nur Afizah pun ada kot. Ya. Okey, so ini ya antara apa yang kita yang ada ya dalam Maulid ya. Okey, delima. Yang ini adalah dalam aplikasi KPM. Ini portal delima KPM. Ya, aplikasi digital learning. Ada banyak ya, pembelajaran e-didik. Okey, dia ada, kalau kita masuk ini dia kena gunakan kita punya email MOE ya. So ada banyak bahan yang kita boleh dapat daripada sini. Okey. Okey, kemudian yang ini plan. Okey, plan ini okey ya. Kejap. Full screen. Okey. Alah, kecil pula kejap ya. Okey, ini adalah dulu kita panggil Linux ya. Ya, saya tengok boleh besarkan tak? Sebab saya buka di sini ya, tak nampak, tak boleh nak besarkan ya. Dulu kita panggil Linux 2 ya. Linux tamat pada 2018, kita buat plan 2020 hingga 2023. Ya, nanti saya terangkan lagi lah apa itu plan ya. Okey, jadi kita tengoklah dia punya, ini flipbook dia. Okey, yang kita boleh baca apa yang penting dan apa yang perlulah ya, siapa yang terlibat. Okey, dia melibatkan guru, melibatkan sekolah, kepimpinan ya, instructional, PLC dan sebagainya lah, ada banyak ya. Okey, jadi nanti kita akan tengok okey, apakah itu plan dan sebagainya. Okey. Ini adalah modul latihan intervensi berfokus dan terbeza ya. Berdasarkan inisiatif nombor 24 iaitu program literasi dan numerasi sekolah rendah. So Maulid yang saya perkenalkan di sini adalah lebih kepada numerasi. Ada lagi satu, Maulid literasi ya, tapi yang literasi tu saya tidak sharekan lah. Ini yang tadi saya tunjuk tu, flipbook itu adalah modul latihan intervensi di bawah inisiatif nombor 24 ya. Okey. Apa yang ada kat sini ya? Model latihan intervensi berfokus dan terbeza dihasilkan untuk menjadi rujukan kepada guru merancang. Okey, sebab kita kadang-kadang kita ada sekolah kurang murid. Okey, satu kelas kita ada tahun 3 dan tahun 4. Macam mana yang terbeza ini kita nak rancang. Ya, itu maksud dia lah. Okey, manakala selalunya ini lebih kepada mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik. Ya, manakala bagi bahasa Inggeris, kita tengok scheme of work ini. Ya, dan yang ini semuanya akan merujuk kepada di SKP yang ada. Ya, oleh bahagian perkembangan kurikulum ya. Okey, modul ini dijaga berasaskan kemahiran yang terkandung dalam DSKP serta mengandungi
Yang inilah selalu pelajar kita nak cari ya. Aktiviti dan bahan yang berbeza mengikut tahap murid. Ya, TP berapa? TP 1 sampai TP 6. Jadi kita tengoklah yang mana kita boleh nak gunakan. Okey, manakala ini antara contoh ya. Okey, kluster dia pendidikan, tajuk dia pengajaran dan pembelajaran berfokus. Tempoh dia 17 jam untuk kursus itu ya. Jadi kita perkenalkannya di sekolah lah, telah dilaksanakan di sekolah rendah. Okey, dan di sini lebih kepada tahun 2 dan tahun 3 ya. Jadi sekarang ni kenapa tahun 2 dan tahun 3 dengan harapan kita tahu tahun 2 dan tahun 3 tu confirm dia dah boleh membaca ya. Okey. So di sinilah kita tengok apa itu PDP, BTN ya, ataupun tentang know how. Ya, kita tahu bagaimana, mengetahui bagaimana nak menyampaikan. Okey. Dan satu lagi pentaksirannya is about know what. Okay, know how and know what. Ya. So, yang penting di SKP ya, kita punya dokumen standard ini mestilah mempunyai kepelbagaian pendekatan sebab pelajar kita juga berbeza keupayaan dan potensi. Okey. So, ini sebagai satu cara alternatif ya, yang mana kita dapati okey, dia boleh membantu ya, membolehkan guru mencapai objektif pembelajaran. So kita boleh bacalah nanti ya. Okey. Okey, yang kedua, apakah itu plan? Okey, istilah plan ya dulu Linus kan. Sekarang dia panggil Primary Literacy and Numeracy ataupun Program Literasi dan Numerasi Sekolah Rendah, PLAN. PLAN ini kalau numerasi sekolah rendah selalunya dia ambil tahap 1 juga tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi maksudnya sekarang kita tengok ada 2 ya. Kita ada Molid dan kita ada PLAN. Ya, dua-duanya untuk membantu murid di sekolah. Okey? Ya, sebab yang penting pertama sekali literasi. Literasi maksudnya pelajar mesti tahu membaca dan menulis. Ya, menulis. Kemudian masuklah numerasi. Okey, dah boleh baca menulis barulah boleh nak mengira. Masalahnya pelajar kadang-kadang boleh kira tapi dia tak boleh nak membaca, tak boleh nak explain, tak boleh express balik. Itu yang kita takut tu. Ya, sebab kadang-kadang kalau pelajar PPKI tu, okey, kita dapati pelajar-pelajar ini dia tak dia boleh ya, dia boleh kira, dia boleh hafal tapi dia tak boleh nak menulis dan membaca. Itu yang kita khawatir ya. Okey. Satu lagi, ini yang tadi lah aplikasi digital learning ini, dalam ini ada banyak. Okey, kemudian saya nak tengok ada satu lagi, kejap ya. Selain daripada plan ini, kita ada yang satu lagi bank item kemajuan pembelajaran. Okey, saya tuliskan kat sini. Bank item yang boleh digunakan okey untuk melihat kemajuan pembelajaran murid. Okey, kemahiran pembelajaran murid. Kalau kita tengok sekarang apa nama? Ya, sekarang ni kita tengok di sekolah sudah ada CAP. Okey? Ya, kita tengok CAP ini maksudnya cikgu-cikgu kena tahulah keupayaan murid. Okey, yang terkini ya. Kalau tengok ada CAP, ada pelbagai lagi. Saya lupalah, saya terlupa nak masukkan ya perkara-perkara ini. Okey, yang ini bank item ini adalah satu projek yang kita buat di bawah Rapid Growth ya, yang sekarang sudah dikembangkan. Okey, yang terkini mereka dah pergi ke Sarawak hari itu ya. Okey, jadi yang ini sebenarnya melibatkan guru-guru menyediakan bank item. Jadi kalau tengok ini dia bank itemnya. Okey, ya, banyak ya. Saya tak tahu berapa ribu soalan yang ada dalam ini. Okey, juga akan di-share, mereka akan sediakan satu platform ya, platform website ya. Okey. Terpadam ya, sorry. Bank item ini akan diletakkan dalam satu website di bawah kelolaan BPK
Jadi yang ini nanti di bawah website inilah ya, kita tengok, pelajar akan tengok macam mana kemajuan pembelajaran berlaku. Kita dah testing ini tahun 2020 ya. Okey. Jadi kita tengok boleh tak digunakan. Dan ini sangat-sangat penting untuk melihat keciciran ya, sebab kalau kita tengok yang terkini ni kad yang digunakan adalah untuk melihat tahap murid, keciciran murid ya. Jadi cikgu kena plan cantik-cantik ya. Okey, ini The Lima, saya tahu anda pun mesti dah biasa gunakan, so ada banyak. Okey, yang ini yang saya nak penggunaan perisian ya. Okey, ada banyak perisian yang ada dalam talian secara percuma. Yang kita perkenalkan ni kebanyakannya percuma. Yang ini kita panggil Microsoft Math Solver. Okey, saya rasa pensyarah matematik yang pernah mengikuti kursus kursus apa hari itu ya? Peningkatan ya, peningkatan profesionalisme ya. Okey, yang ini adalah Microsoft Math Solver. Boleh digunakan untuk apa saja tajuk matematik ya, pre-algebra, algebra, trigonometry, calculus. So kalau nak buat algebra calculator, kita tekan sini, nak buat trigonometry calculator, semua ini kita boleh explore. Anda hanya type Microsoft Math Solver. So kita boleh buat practice, solve dan juga practice. Cuba tengok ya. Okey, ini contoh ya. Okey. Kita tengok apa quiz yang itulah takut slow sikit ya. Itu yang saya tak suka nak tengok direct ya. Tak apa, boleh dicuba nanti. Oh. Okey. Okey ya, cuba tengok. Dia boleh, kita boleh gunakan ini. Okey, ini ya. Ini dia evaluate dahulu, lepas tu dia tengok ya, boleh buat differentiate cara macam mana. Sebab saya tak pilih saya nak gunakan yang mana. Okey. So inilah antara contohnya. Ya, ini kalau nak buat differentiation, dia dah buat differentiation tu. Ya. Okey, so okey. Ini ya. So ada lagi 5 soalan yang similar dengan ini. Okey. Cepat sangat saya tekan. Okey, jadi banyaklah cara ya. Ni kalau nak buat trigonometry pun kita boleh letakkan kat sini. Linear equation, arithmetic, ya, simultaneous equation. Semua boleh dicuba di sini. So no problem. Kita ajar matematik sebenarnya kita boleh cari dulu. Ya, cari dulu bahan, cari dulu macam mana cara nak selesaikan dan sebagainya. Okey ya. So kalau kita nak buat factorization dan sebagainya, kita boleh gunakan Microsoft Math Solver. Okey, yang kedua, Geometry Sketchpad. Okey, Geometry Sketchpad ini dah biasa, kita dulu-dulu pun dah pakai dah. Ya. Jadi kita tengok macam mana dia gunakan. Ini antara contoh lah. Ya. Okey, ini yang terkini lah. Saya gunakan yang video. Dia interaktif tool ya. Ya. Dia cantik kalau ajar geometri ya. Okey, yang dibekalkan oleh KPM, kita ada Geometry Sketchpad 5. Itu yang free, boleh download ya. Okey. Okey. Nah, maksudnya bukannya geometri saja. Semua maths pun boleh ya.
Okey. Okey, anda boleh mencuba download yang free dulu ya. Okey. Okey, so itu antara contoh lah ya. Saya berikan kat sini. Boleh tengok. Okey, so kalau kita tengok itu adalah Geometry Sketchpad. Yang terkini yang free adalah 5.0. Selebihnya itu you can download it for free, tapi kalau nak purchase dia kadang-kadang dia perlulah lesen dia, tak mahal lah pun. Okey, yang ketiga perisian yang kita panggil sebagai GeoGebra. Okey, yang ini juga satu free maths tool yang boleh digunakan oleh banyak student dan juga cikgu ya. Okey, kita cuba tengok apa itu GeoGebra. Okey, GeoGebra for teaching and learning mathematics. Boleh gunakan calculator kat sini ya. Okay, ready for test, ready for maths application. Ni classroom resources. Kita boleh explore ya. Illustrative mathematics curriculum, remote class learning. Ya, jadi ada banyak lah untuk middle and high school maths ya. Okay, kita boleh berinteraksi juga. Tapi kalau bawah matematik ni ada banyak lah. Statistik, arithmetic, geometry, trigonometry, calculus, probability, algebra and function. Okay, so semua ini kita boleh explore. Okay, jadi macam-macam lah ya nak lukis graf. Okay, nak melukis koordinat. Ya, tengok di sini perpendicular. Kita boleh buat transformation kat sini ya. Using graph to compare. Buat game pun boleh ya. Ada banyak ya. So yang ini memang perlu kita galakkan pelajar kita explore. Sebab itulah salah satu tugasan nanti, tugasan kita ada chapter 5 ya, penulisan itu. Penulisan itu adalah macam mana mereka explore menggunakan salah satu perisian yang terbaik yang boleh mereka gunakan untuk mengajar matematik sekolah rendah. Boleh bagi dia mencuba ya. Pelajar ni kalau tak dicuba dia tak tahu ya. Okey, interactive teaching program boleh kita download juga free, ITP itu. Jadi tapi ITP itu kalau download untuk satu topik itu pun dia ambil masa yang sangat panjang. Ya, jadi kena download malam-malam. Okey, so ini ya antara contoh-contoh ya, banyak ya, fractal fern dan sebagainya. Okey, yang ini GeoGebra ya. GeoGebra ni kata orang sangat mesra pengguna lah. Tak susah pun. Ya, boleh dicuba ya. Okey. Ini tadilah contoh yang saya nyatakan tadi ya. So dia macam kalkulator juga ni. Okey. Kalau satu lagi, kalau kita ada siapa yang biasa pakai mathematic equation yang ada dalam Word, dalam PowerPoint pun sama jugalah penggunaannya. Cuma yang ini dia boleh kira, dia boleh solve, selesaikan. Kalau yang dalam Word, dalam PowerPoint tu kita hanya boleh type sahaja. Ya, tapi yang ini dia boleh solve ya, boleh selesaikan. Okey, antara beberapa apps. Yang ini pun Windows Apps for Mathematics. Okey, kita panggil Microsoft Mathematics, ada 64-bit. Okey, Microsoft Mathematics 32-bit ni pun ya, yang ini memang sesuai lah. Kita dah sedia ada dalam laptop kita kadang-kadang, tapi kita boleh download juga ya. Okey, Algebra, Equation Solver, Maxima, Xfun, Spec, Mathematics dan sebagainya. Okey, ada banyak ya. Okey, yang saya sebut tadi adalah Photomat. Okey, lepas tu ada EasyMath ke apa, ada banyak ya. Okey, kalau tengok ya memang ada banyak ya. Semua ini adalah apps yang kita boleh download pun dekat Android pun boleh, dekat Android dekat telefon kita pun boleh ya. Saya tak pastilah kalau Apple, sebab Apple ni dia sensitif sikit bab-bab perisian ni ya.
Okey, itu adalah antara apps yang kita ada, GeoGebra tadi. Saya dah tunjuk ya. Okey, yang ini pun ada antara best educational software, MATLAB. Ini famous juga ni, MATLAB. Ya, MATLAB ni juga ada dia bagusnya dia ada menggunakan interactive mathematical modeling environment. Okey, yang ini unit converter ini, okey, ini contohnya kalau kita mengajar tajuk ukuran, okey, dan sukatan tu, jadi unit converter ni penting lah. Ya, macam mana daripada inci kepada cm. Kenapa penting lagi inci? Sebab kalau kita tengok dalam binaan ya, katakanlah construction ataupun pembinaan ya, kita masih lagi gunakan istilah-istilah yang gunakan inci, 1 square feet. Selalu kita masih gunakan ya. Kalau rumah tu kita katakan 1 square feet, harga dia berapa? Okey, kalau di Putrajaya, Bangi ni dalam 23 ke 25 1 square feet. Ya, maksudnya macam itulah. Kiraan tu masih gunakan square feet lagi ya. Okey, maths type. Ini pun bagus ni, maths type. Ya, actually kalau pelajar ni rajin, dia pandai, ya, dia explore, dia dah boleh cari dah kiraan dia. Tapi kita nak galakkan. Kita nak pelajar ni know how. Okay, macam mana cara and know what. So kita kena tahu, dia kena tahulah dia pakai itu untuk apa dan macam mana dia nak sampaikan kat murid, nak bagi orang faham. Ya, ni dua benda ni yang sangat penting ni ya. Sebab inilah sebenarnya dalam plan ya, literasi dan numeracy ini, orang nak menyampaikan itu adalah about these two. Okay, so ini satu lagi. Penggunaan graf ya, ini statistik, ada banyak lah. So pelajar, kita galakkan pelajar especially untuk tugasan individu. Tugasan individu selalunya ya, saya berikan sedikit contoh lah. Bila kita berikan tugasan individu, kita selalunya berikan minta pelajar cari penyelesaian masalah. Okey. Selalunya penyelesaian masalah ini boleh diambil daripada 4 bidang utama. Ya, 4 bidang pembelajaran. Okey, lepas itu kita dah cari satu problem solving ni, maksudnya kita punya rangsangan itu. Okey, rangsangan itu is about real life. Ya. Sekarang ini apa yang isu yang terkini? Penggunaan kan, touch and go. So ada banyaklah sistem ya, kalau kita tengok sistem pengangkutan dan sebagainya. Okey, lepas tu dah gunakan ini, kita minta pelajar buat perbandingan, okey, buat kiraan manual dengan kiraan menggunakan perisian. Yes. Jadi pelajar ni dia akan explore lah, yang ini dia kena explore ni. Ini dia kena explore apa sahaja, sebab yang ini pun semuanya mengenai abad ke-21. Nampak? Ya, jadi ini ya tugasan individu. Sebab tugasan individu ni 40% ni besar ni. So kita nak menilai 40% ini, kita kena nampak, pelajar kena nampak what's the real thing. Apa yang mereka boleh gunakan dan apa yang mereka boleh buat semasa penyelesaian masalah. So inilah kepentingan penggunaan perisian yang ini, apa saja nanti. Pelajar memang akan explore. Okay. So itulah ya yang saya nak ingatkan mengenai tugasan yang terakhir ya. Okay. Ini last ya, tajuk last. Apakah aplikasi kemahiran STEM? Kenapa saya sebutkan STEM? Ya, sebab semua perkara-perkara yang ada di sini adalah berkait rapat dengan STEM. Ya, okey. Sebab bila kita bercakap budaya STEM, ya, membudayakan STEM, pembudayaan. Yang ini nanti di bawah tajuk Dr. Eng nanti tu. Ya, so saya tak nak campur lah. Ya, tapi saya bagi sedikit. Apakah itu IBME? Ya,
kenapa rekreasi matematik? Okey, dulu-dulu kita panggil didik hibur kan? Ya, didik hibur ni ya. Sampai sekarang didik hibur pun masih ada ya. Sebab tu kita tengok SDP, seni dalam pendidikan ini nanti akan digunakan. Okey. Kemudian IR 4.0. Okey, bila kita bercakap IR 4.0, dia berkait rapat dengan 3 benda ni ya. Data raya ni ya. Okey, Internet of Things, Computational Thinking. Okey, so kita tengok apa itu IBME. Okey, yang ini based on student centered. Pelajar yang buat macam mana nak mengajar matematik. Okey, di mana dia belajar how. Ni perkataan how. Sebab itulah mereka kena cari, tanya, inquiry. Okay, inquiry dulu, inquiry discovery ya. Dia cari dan dia tahu ya. Tapi sekarang ni dia inquiry, dia tengoklah, dia observe, tanya soalan. Jadi yang ini juga berkait rapat, boleh juga untuk tugasan 3 tu tadi, yang 40% tu. Ya, ambil satu masalah dan boleh buat. Yang penting sekarang ni, apa contoh yang kita boleh tengok ya? Dia carry out eksperimen, buat systematic controlling variable. Maksudnya dia tahu dah yang mana pemboleh ubah yang boleh dikawal dan sebagainya. Ada tak gambaran? Boleh lukis tak? Boleh dilukis ke gambar rajah? Boleh buat model ke? Ada kiraan, tengok pattern, tengok hubung kait ya. Membuat conjecture dan membuat generalisasi ya. Sebab tu inductive and deductive ini, inductive and deductive reasoning kita pentingkan di sini ya, sebelum mereka membuat generalization dan conjecture. Okay, this is one of the way to communicate and discussion their solution effectively. Okay, so what is the role of the teacher? Okay, setting different traditional teaching. Ya, maksudnya pedagogical itu ditukar transmission orientation dengan cara menggunakan teknologi. Okay, itulah yang sangat penting tentang IBME. So ini ada beberapa buku di bawah BPK. Boleh cari ni, tapi tak tahulah boleh download lagi ke tidak sekarang ya. Sebab ini dulu-dulu punya ya, tapi sekali kita gunakan ya. Okey, so ini adalah kita panggil buku yang terkini IBME ada juga ya. Tapi tak pastilah mereka dah bukukan ke tidak ya. So ini BPK punya buku. Okey, panduan pelaksanaan pembelajaran inquiry. Okey, now we are talking about IR 4.0. Okay, IR ini timeline revolution ya. Okay, pada tahun awal-awal dulu kita panggil industri 1.0. Dulu-dulu kita hanya guna mesin ya yang menggunakan steam power, nampak ni. Ya, menggunakan steam power sahaja. Okay, lepas tu bila kita nak perlukan, ini dulu mass produk individu ya, satu kecil-kecil saja, industri kecil. Bila kita perlukan mass produk, kita ada besar, mesin besar yang mula diperkenalkan ya, industri, revolusi industri 2.0. Okey, ini berlaku di Perancis dululah, yang famous tu Perancis lah ya. Okey, assembly line, ada elektrik ya, ada tenaga elektrik. Okey, pada tahun 1960-an dah ada industri yang menggunakan lab komputer di sini dulu. Ni ya, dulu kita guna mainframe kan, besar. Ya, ingat lagi belajar Fortran antaranya lah ya, komputer yang pertama gunakan Fortran ya, nak dapat jawapan pun bertahun, bukan bertahun dah, berjam-jam pun dapat ya. Waktu ini telah menggunakan automation, dah ada mesin yang awal. Sebab tu kalau kita tengok ya, industri pembuatan otomotif Jepun, okey, mereka ada museum otomotif tau. Museum otomotif yang dibuat oleh Toyota. Okey, di Jepun ya. Memang very interesting. Okey, satu lagi museum museum
museum mesin ke apa, yang ada mesin membuat kain, ya, membuat tekstil. Nagoya, dekat Nagoya. Ini dekat Nagoya. Okey. Cuba tengok macam mana industri dulu, ya. Mereka dah mula gunakan mesin ini. So, now today we are talking about industry 4.0 di mana mereka menggunakan cyber physical system, okay, yang ada internet of things. Sebab tu sekarang ni everything is about internet of things. Ada media sosial, itu internet of things lah. Sebab tu kita tengok, ya, dulu kita pakai telefon 3G, sekarang 3G dah terhapus. Tak upgrade by bulan apa, Februari, ya. Tak boleh pakai dah. So kena tukar semua kepada 4G dan sekarang Malaysia sudah masuk 5G juga. Tapi line still slow. I don't know what to say lah, ya. Okay, so ini antara beberapa contoh, okay, apa yang berlaku pada waktu-waktu itu, ya. Enjin yang pertama steam engine, ya, electricity, elektronik, lepas tu cyber physical, ya. So banyaklah. Okay. So kalau tengok sini dulu, ini asalnya yang 1.0 ini sebagai ganti je. Nak ganti kerja manusia kepada kerja mesin. Ya. Sebab itulah dulu mesin membajak kan, kita masih tolak kan dengan tangan mesin bajak. Jadi gantiannya kita dah mula ada mesin yang ada mechanical. Okey, lepas tu ini nak sebab dah mula ekonomi kan. Ya. Banyak orang nak pakai. Jadi nak keluarkan banyak. Maksudnya ini nak keluarkan mass produk banyak kan. So kena ada mesin yang besar. Ya. Lepas tu dah masuk tengoklah apa dia punya, apa yang ada kat sini, input cost dengan added value. Ni tak ada, dia ada-adakan. Inilah contohnya, ya. Robot, ya, menggunakan robot. Okey. So okey. Ini lagi kalau tengok, ya, banyak, ya. So saya hanya tunjuk bendanya yang sama jugalah. Okay, so what we are preparing our student. Ini dia. Ini tanggungjawab kita. Kita nak prepare cikgu kita. Okay? Sebab our student is a teacher, you know. Now, cikgu akan prepare murid dia. Okay. So, kita tengok bawah industri 4.0, sains. Di bawah sains saja ada 3 subjek ni lah, sains, ya. Bawah teknologi kita ada computer literacy, ya, sebab tu sekarang ni computer literacy dia dah jadi penting juga. Ya, programming pun dah tengok balik dah. Tapi semua dah built in, don't worry. Semua dah built in. Zaman saya dulu pakai Visual Basic, ya. Buat program matematik pakai Visual Basic ataupun basic sendiri, kita kena buat, kita tahu programming. Ya, lepas tu kita ada C++, ya. Okey, lepas tu Java. Java ni dah bila dah ada Java, dah ada JavaScript, mulalah apa berkembangnya banyak teknologi, ya, yang menggunakan programming. Okey. So engineering, combination of science and technology, innovation and creation. Ini yang last ni perkataan ni, innovation and creation. Maksudnya benda dah ada, kita innovate lagi. Ya, contohnya dulu kita ada mesin, kita dulu pakai mesin apa ya, mesin gelek tu, apa kita panggil? Yang nak buat soalan exam kita pakai mesin gelek kan? Cyclostyle. Okey, ya, cyclostyle lah. Lepas tu sekarang kita tukar mesin type, lepas tu komputer pakai printer dan sebagainya. Sekarang ni pakai scan aja, ya, boleh ambil gambar. Right. So itulah yang dimaksudkan. Okey, art, ya, STEAM ni kita ada language art, performing art, dia ada banyak tau. Visual art, humanities and social studies. Kalau kita tengok language art tadi, even dalam laras bahasa, ya, okey, bahasa ataupun kita katakan terminologi. Ni language art lah ni. Ya, and then performing art ini, contoh ya, macam orang menari step, ya. Kalau kita tengok TikTok yang ada sekarang ni, okey, kalau pelajar kita rajin buat TikTok, tapi TikTok yang ada menggunakan
Okey, step-step, ya, kiraan-kiraan tertentu, langkah-langkah, pattern-pattern, ya, pola-pola. Okey? Yang ini juga dipanggil sebagai performing art. Ya. Visual art ni lebih kepada kita punya gambaran lah. Ya, rajah dan sebagainya lah ataupun moden. Okey, so yang ini social studies ni lebih kepada economics punya ni lah ya. Okey. Ini literasi kewangan ya, literasi kewangan. Ya, sebab itulah sekarang ni kalau kita belajar literasi keuangan, kita tidak mementingkan, contoh ya, kita belajar insurans kan. Kita tak mementingkan, bila kita belajar matematik keuangan itu ataupun literasi keuangan itu, kita mementingkan pelajar tahu membezakan antara perkara yang baik dengan tidak. Jadi bukannya mementingkan keuntungan. Yang itu paling pantang ya. Bank Negara Malaysia pun bila dia kata buat modul ini, tolong jangan ketengahkan istilah-istilah untung rugi sahaja. Ya, itu yang dia maksud maklumkanlah. Okey, di bawah matematik itu sendiri, science technology interpreted through engineering and arts. Nampak? Ya, di bawah engineering ini. Kalau kita kata sekolah rendah, kat mana engineeringnya? Okey, even kalau kita belajar tentang luas, perimeter, yes, ini adalah perubahan-perubahan kecil sebab perubahan-perubahan kecil itu berkait rapat dengan engineering. Ya. Kenapa dulu-dulu ya engineering itu perubahan kecil. Nampak tak? Dy per dx. Ya, ataupun kita katakan okey, ya, apa saja kat sinilah terhadap X ini. So, apa saja yang you kirakan kat sini, yang ini berkait rapat dengan engineering, ya. So, they have to understood with elements of mathematics. So, we are preparing our student to teach their student, their pupils, ya, for the 4.0 industry. Okey, yang ini. Tu tanya balik. Siapa skill person yang penting kat sini dalam digital economy? Now we are talking about digital economy. Orang cakap pasal Bitcoin. Ya, orang tak cakap pasal duit lagi tahu. Orang cakap pasal Bitcoin. Ya. Tapi duit tu tak nampak. Tu bahaya tu dalam Islam kadang-kadang perkara-perkara yang kita tak nampak, tak sahih ni tidak digalakkan lah. Ya. Kena study betul-betul. Okay, now who could teach them? Siapa ni? Sekarang ni kalau kita melihat ya, PDPR membuatkan parents sudah mula buka mata. Okey? Ya. So K12 ni tahun 1 sampai tahun 6 lah. Ya. Ini aktiviti lepas sekolah. Co-curriculum ni penting sebenarnya ya. Koko. Okey? Civic engagement, employers, co-workers. What they are? Apa yang dia belajari ni? Communication. Sebab tu sekarang ni ini kita panggil soft skill kan. For IR 4.0 ni kita pentingkan soft skill. Ya, kemahiran insaniah lah kalau bahasa Melayunya ya. Insaniah. Okey, ini dia ya. Communication, teamwork, professionalism, motivation, management, integrity, reliability and adaptability. Ya, ada pelajar belajar bagus tapi tak boleh adapt dengan sistem. Ya. Sebab tu kalau tengok sekarang ni kenapa pelajar banyak graduan suka buat grab food. Ya, kenapa tak nak kerja yang sedikit lah. Kalau kerja memerlukan kemahiran, mereka akan dibayar gaji rendah. Ya. So we actually try to grow this one semua ni. Bukannya senang kan nak beli mereka ya. Ini dia. Who could teach them? High school job program. Kejaya penting. Siapa lagi ni? Banyaklah ni ya. Apa yang penting? Ni kat sini kita. Ini orang matematik ni. Okay, what they are. Kalau ini tadi soft skill, okay, yang ini lebih kepada cognitive skill. Okay, yang ini betul lah tu. Siapa yang boleh sustain ya. Okay, critical thinking, problem solving, decision making, information use, ya, customer focus, organization, system thinking, applied learning. Ini ada kaitan tak dengan KPPB? Okay, deep learning,
Yes, kat sinilah dia, deep learning. Okay, TS25. So bila buat projek ini, benda-benda inilah yang kita kena highlightkan. Ya, masuk tak 6C kita? Kalau kat sekolah dulu 4C je, sekarang dah 6C kan. So kita kena tengoklah. Okay, so who could teach them what they are? Yang ini, basic digital literacy. Yang ini lebih kepada computational thinking. Ya, okay, so kat sini menggunakan teknologi, workplace teknologi, online learning, nampak tak? Ya, learning new technologies. Ya, hari ni kita bercakap tentang digital skill. Nampak? Digital skill. Ya, job spec skill, keperluan ekonomi, keperluan industri dan keperluan teknikal. So, who are they? So, 4 perkara ini, thinking skill, ni, personal skill, okay, digital skill and job spec skill. Itu adalah keperluan, okay, yang kita nak ingatkan kepada guru kita, mereka bakal melahirkan anak-anak yang ke arah digital ekonomi. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih.